Okay, so hi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, so macam biasa, yang mana yang baru kat channel ni, jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share video ni banyak-banyak. Share lah banyak-banyak macam biasa dekat kawan-kawan hampa, dekat adik-adik hampa ke yang bakal naik umur 18 next year ke, ataupun kat family hampa yang mana yang sama umur dengan hampa, supaya dia pun boleh ambil benefit daripada video ni lah, insyaAllah. So lagi. Okay, so macam Wait a minute. lihat sekarang, tempat yang sama, kipas duk bergerak, orang yang sama, wajah yang sama, rambut je celing sikit. Sebab aku saja buat rambut ni kan, tak bagilah nampak macam beza sikit setiap video kan. Dan waktu je yang berbeza. Punchline tak jadi lah, tak apalah, biarlah. Okay. So macam orang kata, aku selalu start kan macam, tujuan aku buat video ni, so aku tak nak start dengan ayat tu lah. Okay, so dalam previous video, aku dah buat video yang ni, which is aku terangkan pasal YTP Marai, yang dalam course LTP kan. And after aku buat video tu, tak adalah after tu dalam bawah 7 view, and then baru naik dalam 1.5k, tak silap aku. Mungkin dah naik dah sekarang, tak tengok. Tapi alhamdulillah lah, banyak lah view tu bagi aku. So bila dah start nampak nak pasal YTP, nampak apply pasal YTP semua tu kan, baru je video tu melonjak naik view dia. Dan sebenarnya aku nak buat video tiap minggu, tak ada tiap minggu kan. Dalam sebulan tu dalam 3 video aku nak buat, yang tengah pasal scholarship, tengah pasal kehidupan asasi dan sebagainya, kehidupan asasi. Walaupun aku tak duduk asasi, tapi aku nak cerita sikit lah pasal kehidupan selepas SPM dan sebagainya. Tapi tak sempat sebab aku agak, nak katakan busy jugalah. Nak busy dengan final, busy dengan nak orang kata pasal set up untuk PUS dan sebagainya. So aku minta maaf sangat dengan apa semua yang mana tertanya kat aku pasal soalan ataupun bila nak buat next video tu, minta maaf sangat. Tapi ada juga certain of you guys yang DM aku kat IG, yang tanya pasal scholarship, yang tanya pasal apa lagi, result, yang tanya pasal aku tips untuk interview YTP, JPE dan sebagainya. Ramai juga yang tanya. Dan thank you korang yang mana, thank you apa semua yang mana tanya tu. Ada juga yang aku jawab, ada juga yang aku tepat pandang. Sebab banyak, dalam 10 ke 20 orang juga lah tanya. Ada yang aku go through atas mesej satu-satu untuk tengok soalan apa yang dia tanya. So ada juga ramai yang tanya pasal, orang kata apa, LTP lah kan. LTP tahun ni YTP Mara tak ada. Dia ganti dengan China aku tak silap. Tapi JPE ada. Dan Petronas pun mungkin ada kot. Dan UEM pun mungkin ada. So untuk macam soalan apa semua yang tanya pasal LTP ni macam mana, which is hari ni memang aku akan cerita pasal LTP saja, American Degree Transfer Program saja. Aku tak kaitkan dengan mana-mana sekolah, which is ini boleh digunakan untuk yang nak self sponsored pun boleh. Yang mana asal dia nak pergi dengan self sponsored ke Amerika, ke New Zealand, ke Australia, boleh tengok video ni juga. Okay, so check it out. Okay, so sebelum aku start aku cerita pasal LTP, ada ramai yang tanya pasal, bang, result itu berapa? Tak elok panggil bang kan, tak elok panggil boy juga. Dia panggil macam, Akil, hari tu result SPM berapa, ataupun sekolah mana. Ramai juga tanya. Yang mana tanya tu dia tahu lah, yang mana tak tanya tu mungkin dia malu nak tanya dan sebagainya, ataupun malu nak DM. So tak apa, aku share sikit tu siapa yang nak tahu. Tapi aku tak share sekolah lah. Sekolah apa boleh discover sendiri aku sekolah mana. Kalau apa tengok result, mungkin apa tak tahu. Tapi apa akan cari, pandai-pandai lah cari, contact lah mana-mana member aku kawan. So untuk SPM, alhamdulillah aku dapat straight A, which is ini result aku, straight A. Aku ambil 11 subjek, yang ada bahasa Arab, PQS dengan PSI, aku ambil ini. So A plus dia tak banyak sangat, tapi alhamdulillah lah, beyond my expectation jugalah. Sebab tak ada A minus, tapi tak ada beyond sangat. Sebab aku asalnya memang target A, straight A. Tapi orang kata apa, kalau ada rezeki tu adalah rezeki, tak ada rezeki kita reda je. Tapi alhamdulillah Allah bagi rezeki untuk dapat straight A, 11 A. Dan aku bersyukur sangat. So after dapat result tu lah, aku apply for YTP Mara, JPE, JKPJ aku tak silap time tu, JPE, JKPJ. Lepas tu aku apply for UEM kot, tak ingat lah. Khazanah, Bank Negara, Petronas, banyak jugalah, boleh katakan hampir semua sekolah aku bintang. At last aku pilih YTP Mara. Ada yang juga dapat yang lain tu, tapi aku pilih YTP Mara lah. Sebab macam senang. Tak ada lah senang, ni macam PUS, dah sonok je, macam tu lah. So aku pilih lah tu. So basically LTP ni macam aku cakap tadi, American Degree Transfer Program. So ada juga program lain yang pendengar seperti A-Level, IB. Dan program-program ni ada juga PUS, tak silap IB ada PUS. A-Level tak ingat, UK, rasanya UK je.
Dan kalau nak katakan dari segi ranking, dia bukan ranking hebat, no, ranking susah lah. Dia 3, IB, A-Level, ADTP. Padahal ADTP ni lah, tak ada lah, dia yang ketiga, bawah dia ada lagi. So dia yang ketiga. So nak dibandingkan dengan International Baccalaureate, A-Level, ADTP ni dia senang sikit lah compare tu yang lagi dua. Senang tu bukan maksudnya senang tu nak katakan dari segi dia punya sistem pembelajaran yang tak exam oriented, dan dari segi dia punya masa yang banyak juga, masa free kita untuk study dan sebagainya. Nak di-comparekan dengan A-Level juga IB. ADP ni pun dia macam fast track sikit. IB dengan A-Level kena ambil 2 tahun. Kalau macam ADTP ambil setahun saja ataupun 2 tahun. Dia ada setahun, dia ada 2 tahun. And then boleh fly. So apakah fly nak awal sikit lah dengan orang lain. Dan apakah PUS, macam A-Level mungkin PUK juga tak silap aku. Ada juga kot PUS, sebab US pun ada requirement untuk A-Level. So mungkin ada juga. So bergerak kepada kita punya briefly, orang kata apa, ringkasan lah ataupun penerangan pasal ADTP. Penerangan macam nak buat video presentation. So ADTP ni macam apa tahu dalam previous video aku terangkan, stands for American Degree Transfer Program. Transfer. Tak ada transfer, okay. American Degree Transfer Program, which is kebanyakan yang ambil ADTP ni dia akan ke US lah. Ada juga yang ke New Zealand macam aku cakap. Dan ada juga yang akan pergi Australia, macam senior aku lah, atas tahun dengan aku. Mereka dah gerak pergi New Zealand, Auckland kot tak silap, 2 hari lepas, hari Khamis ke hari Rabu tak ingat. Pergi New Zealand. Tapi ada program ADTP, dia 2 tahun. So dia pergi ke New Zealand. Dan ada lagi yang akan fly ke New Zealand lagi. Dan ada yang akan fly ke Australia lagi, which is dalam 2 minggu lagi ataupun minggu depan lah kot. Tapi macam aku, batch aku, tak kisahlah Mara dan JPA akan bergerak ke USA. Tak kisahlah mana-mana negeri, Pennsylvania ke, Michigan ke, apa lagi, Texas ke, mana-mana negara lah, mana-mana negeri lah, yang ada mana-mana state yang ada dekat Amerika tu, kita orang akan pergi ikut pada uni yang kita orang minta lah. Kebanyakannya minta Penn State, kebanyakannya lah publish Penn State tu dekat Pennsylvania. Okay, so ADTP. So ADTP macam aku cakap, American Degree Transfer Program. Apa benda tu? Kenapa ada transfer program? Kenapa bukan American Degree je? So American Degree Transfer Program ni asalnya dia adalah program 2 tahun, which is setahun foundation, setahun lagi first year degree tak silap. Which is korang akan ada 2 tahun kat Malaysia, 3 tahun kat sana lah, ikut pada sponsor apa. Kalau sponsor apa kata 2 tahun kat Malaysia, 2 tahun kat sana, ikut je lah sponsor. Kalau saya sponsor pun mungkin sama, tapi ikut kepada hampa punya kredit dekat sana nanti macam mana lah. Kalau kredit hampa banyak dah, 2 tahun dah cukup, boleh crack dah degree kan. So untuk yang mana aku cerita pasal sponsor lah. So mana yang sponsor, hampa punya sponsor nanti akan bagi tahu lah, 2 tahun dekat Malaysia. So hampa kena duduk 2 tahun, ambil foundation education ADTP tu lah. Tak ada macam foundation UPU, no, apa tak minta melalui UPU, minta melalui sponsor kan. So apa kena ambil foundation setahun, lepas tu campurkan dengan first degree setahun, baru boleh fly ke sana. Yang seronoknya apa, boleh transfer kredit. Contoh macam daripada diploma nak pergi degree, dia boleh transfer kredit dia ke degree. Nah macam tu lah konsepnya. Daripada hampa punya ADTP ni, hampa boleh transfer kredit daripada subjek yang hampa ambil ke degree kat US nanti. So hampa boleh kurangkanlah kredit dan kurangkan subjek hampa kat sana. So macam tak pack sangat lah jadual dia kan. So seronoknya kat situ. So American Degree Transfer Program, itulah dia punya penerangan. Dan ada yang setahun, lupa nak cakap. Macam aku setahun kan, macam aku setahun. So setahun ni bukan nak kata pack, no, tapi subjeknya tak banyak sangat lah, macam 2 tahun. Dan transfernya pun tak banyak, boleh lah transfer dalam beberapa kredit macam tu, tapi still boleh transfer. So jangan risau. So setahun ke 2 tahun ikut kepada apa lah. Kalau saya sponsor ikut lah. Kalau hampa rasa macam nak fly away macam aku, ambil lah setahun. Kalau hampa rasa nak fly lambat, ambil lah 2 tahun. Tapi kalau macam aku sebab sponsor kan, so aku kena lah ikut yang setahun. Kadang-kadang nak asal juga 2 tahun kan, duduk Malaysia lama sikit. Tapi tak apalah, dapat fly away kan, dapat pergi masa negara orang away sikit. So setahun. So aku akan fly bulan 8 insyaAllah. So apa, doakan aku juga lagi, doakan supaya urusan dipermudahkan macam tu. So itu adalah American Degree Transfer Program. So macam mana dari segi pembelajaran, susah ke tak susah? Macam mana? Macam SPM ke? So ramai yang tanya. So aku nak katakan ADTP ni dia tak sama langsung macam SPM. Sebab SPM, kita macam dia, SPM kita belajar macam tu. Aku pun dulu belajar lah. Lagi kalau ada SPP ke MRSM ke, even though sekolah harian biasa pun memang akan belajar. Periksa ujian 1 lah, pertengahan lah. Tapi periksa tu mesti lepas belajar. Mesti lepas belajar banyak sampai 10 bab, lepas tu exam. At last exam yang paling penting adalah SPM. So makna kata kita ni exam oriented lah. Tapi kalau macam ADTP di universiti lah,
universiti dan juga LDTP kebanyakan. Tapi aku cerita pasal LDTP lah. LDTP dia tak mengamalkan exam oriented. Kat Amerika pun dia tak mengamalkan exam oriented. Makna kata hampa di bawah satu sistem dipanggil continuous assessment, which is continuous assessment ni adalah satu sistem yang akan ada assignment, akan ada quiz, akan ada test yang contribute kepada markah hampa lah. Contohlah macam aku ada 3 sem. 3 sem aku, 2 sem ni sem besar lah aku panggil. Sem besar ni macam sem yang banyak minggu, which is 15 minggu tak silap. Satu sem ni, sem lah ni ada dalam 7 minggu. So combine 2 sem ni lah 15, 30. So dalam 15 sem ni ada subjek-subjek yang aku kena ambil. Dan subjek tu ada exam, ada quiz, ada test, dan ada assignment dia. So banyak lah. Dan boleh dikatakan juga 3/4 daripada 15 minggu tadi hanya digunakan untuk, bukan digunakan sepanjang minggu, no. Mana kata akan ada sehari itu test ataupun quiz. Tapi mesti ada. Kadang-kadang seminggu tu hari Khamis cuma test quiz. Kadang-kadang boleh jadi quiz-quiz, kadang boleh jadi test-test. Kadang-kadang boleh jadi test and quiz. Test subjek lain, quiz tu pun subjek lain, tapi pada hari yang berbeza. Dan kalau tak nasib baik, dia jatuh pada hari yang sama lah. Which is siang tu test, contoh siang test kemis, tengah hari tu pukul 3 tu test kalkulus contoh, ataupun quiz kalkulus. So kena study banyak sikit lah. Dan benda ni bagi aku, kalau ikut aku punya pemerhatian dan observation aku sendiri, benda ni ada pros and cons lah. Dia punya pros dia yang aku nampak dari segi apa yang aku rasa lah, dari segi prestasi aku, kita sentiasa bersedia dengan soalan-soalan yang mendatang, which is kita akan bersedia dengan final. Sebab final pun akan contribute markah, tapi tak banyak sangat lah. Dia akan contribute dalam 30% tak silap aku. Tapi banyak jugalah. Tapi banyaknya dekat continuous assessment. So hampa kena score banyak kat continuous assessment tu untuk dapat markah yang tinggi. Contoh kalau hampa dapat 60, final hampa score 30, hampa okey lah dapat 90, which is A solid. Dalam ATP grading dia memang sangat-sangat pelik. A solid tu adalah 90, A minus adalah 85, A plus adalah 95, B plus bawah tu lah, bawah 85. So sangat-sangat pelik lah. Dan C dia boleh dikatakan C tu 60 tak silap aku, 60 ataupun 65 tak silap. C solid. And bawah C tu dah fail dalam ADP punya grading. So memang kena fokus betul-betul kat continuous assessment. Yang mana jenis buat kerja last minute, yang mana jenis yang macam belajar awal-awal yang tak nak belajar, lalah pun nak belajar. Macam ni orang kata apa, geng aku jugalah pada SPM dulu. Kena start daripada awal, kena cuba daripada awal. Kalau tak lagi boleh dikatakan hampa punya quiz test lah pakai flop, at last markah pun rendah. And masuk assignment lah. Assignment ni kadang-kadang by group, kadang-kadang individual, kadang-kadang hampa kena consult dengan lecturer one by one untuk pastikan hampa dapat paling kurang, tak ada paling kurang, memang kena full mark. Memang kena dapat full mark. Sebab bila assignment kita full mark, dia boleh backup kita punya quiz, boleh backup kita punya test, boleh backup kita punya final. So at last kita akan dapat markah yang nak kata sangat-sangat tinggi tu taklah, tapi akan dapat markah yang elok lah. Mana kata paling kurang 90 kita akan dapat, which is A lah. So dapat A, at last dapat 4 flat macam tu. So memang hampa kena start pada awal. Masuk ADTP tak boleh procrastinate, tak boleh buat kerja last minute, tak boleh tangguh kerja. Dapat je kerja hari ni terus discuss, hari ni terus cari information. Tak adalah terus siap kan, terus cari information, terus cari reference, bincang dengan kawan, bincang dengan lecturer. Esoknya pun bincang lagi. Kalau macam apa belajar, hari ni contoh kalkulus belajar integration, belajar pasal U-sub contoh. Lepas tu hari ni jugalah hampa kena study pasal U-sub, hari ni juga hampa kena study integration, macam mana nak buat menalah dia tu, nombor atas bawah. Lepas tu macam mana nak, kalau ada kuasa macam mana nak buat. So hampa kena study sampai hampa boleh buat soalan. So buat tu quiz tu hampa je selak jawab soalan macam tu lah. So tak makan masa yang lama. Dan bila sampai final nanti sampai, hampa dah ready lah untuk jawab soalan final. Tapi dari segi konsep sikit je aku rasa. Kons dia macam dalam hampa tak bersedia, hampa akan flop, maka memang akan sangat-sangat rendah. Kons kat situ. Sebab aku nampak benda tu, memang hampa kena start pada awal. Mana kata kons ni datang daripada diri hampa sendiri lah. Kalau hampa sentiasa bersedia, tak ada lah kons tu. Tapi kalau hampa memang jenis procrastinate, memang akan ada kons tu. Dan dia akan effect kat markah nanti. So dah masuk ADTP, yang mana mohon GPA ADTP, Petronas ADTP, apa lagi, Mara tak ada kan, mana-mana lah yang ADTP program. Dah dapat tu, terus ambil, masuk je mana-mana Intech ke, mana-mana Teles ke apa, ambil. Start je hari pertama tu, jangan procrastinate, buang tu mindset, buang tu attitude yang last minute tu. Belajar betul-betul. Dan kalau ada assignment, buat tu tu pastikan ada, orang kata apa, pastikan ada ni lah, bergerak lah, profession lah. Mana kata
hari ni siap sikit, esok siap sikit, lusa siap sikit. Kalau boleh siap tu lagi bagus lah, kalau dalam grouping kan. So tu dari segi sistem pembelajaran LTP lah, macam tu. Okay, so macam aku cerita tadi pasal belajar, so ada lagi tak requirement untuk pergi ke sana? Macam aku cerita kat pada video, ada orang tanya, bang, TOEFL tu apa SAT tu apa So SAT ni aku pun tak tahu apa nama penuh SAT, sebab orang duk panggil SAT tu, aku panggil SAT. Aku kan orang Penang kan, so aku panggil lah SAT rupanya SAT, sebutannya SAT. SAT ni adalah exam yang semua orang kena ambil, tak kisahlah hanya orang Malaysia, hanya orang Jepun, orang Korea, orang US sekalipun, memang kena ambil SAT sebagai university placement. Mana kata ambil SAT ni duk kat mana nanti, kat universiti mana yang mau hang berdasarkan SAT punya result lah. So markah dia adalah pakai total mark score, bukan score dia pakai apa nak panggil, tapi markah dia banyak lah, 1,600. So nak dapat 1,600 tu bagi aku susah lah, sebab dia tanya soalan English dengan soalan Math dia senang je. Math dia setara macam orang nak kata Math SPM je, cuma English tu je yang agak susah sikit, which is kena baca reading comprehension. Tapi tak apa, benda ni lecturer yang pakai share macam mana nak score dari segi vocab dan sebagainya. So TOEFL adalah English proficiency macam IELTS, macam Duolingo dan sebagainya. So ikut kepada uni, kalau uni tu memang nak TOEFL, ambil lah TOEFL. Tapi kalau apa anda sponsor, ikut je sponsor. Kalau sponsor suruh ambil TOEFL, ambil TOEFL. Sponsor suruh ambil IELTS, ambil IELTS. Kalau apa saya sponsor, ambil je mana-mana. Tapi kalau aku sarankan ambil Duolingo lah, sebab Duolingo senang sikit berbanding TOEFL dengan IELTS tadi. So ambil Duolingo kalau apa self sponsor. So ni antara additional lah requirement yang diperlukan. Kalau sponsor apa kata apa perlukan SAT dengan TOEFL SAT 1,000, TOEFL 100, apa kena dapat skor tu lah. Tapi uni maybe dia rendah sikit. Macam uni contoh apa minta Ohio State perlukan TOEFL 80 contoh, SAT dia perlukan dalam 980. So apa dapat at last TOEFL apa dapat 100, SAT apa dapat 1,003. So apa akan dapat lah, dia nak CGPA juga, mungkin CGPA dia nak 3.0, apa dapat 3.8. So apa mungkin akan dapat. Competition tetap ada, tapi dia tak tinggi sangat lah, disebabkan hampa punya markah tu beyond dia punya requirement. Hampa memang dah meet, bukan setakat meet, hampa dah lebih daripada requirement dia. So mungkin rezeki nak dapat tu akan ada lah. Tapi jangan orang kata sonok sangat. Kalau hampa ada sponsor, tengok sponsor punya syarat pula. Kalau sponsor punya syarat pun hampa lepas, boleh lega sikit lah, tarik nafas lega. Macam orang cakap kan, tarik nafas lega. So boleh lah fly macam tu. Tu kena apply visa dan sebagainya lah, semua macam tu. Okay, so nak bergerak kepada persoalan. Tak ada persoalan sangat. Tadi dah jawab soalan kan, which is aku dah simply brief pasal LDTP, pasal dia punya program, pasal dia punya macam mana sistem pembelajaran, pasal dia punya requirement dan sebagainya. So sekarang ni aku nak jawab sikit soalan yang orang tanya, bang, pack tak belajar LDTP? Pack tak? Bang, LDTP ni boleh terbang ke mana lagi? Boleh tak kalau saya nak terbang ke negara lain selain Amerika? So aku akan jawab sikit-sikit lah. So untuk LDTP, aku nak kata pack tu tak pack sangat lah. Tak ada lah, pack tu ikut orang lah. Kalau dia depends on you. Kalau hampa rasa hampa dia jenis macam aku cakap tadi, procrastinate, ataupun jenis yang suka buat kerja last minute dan sebagainya, memang akan rasa pack. Memang akan susah lah, sangat-sangat susah lah. Sebab yalah, dia continuous assessment. Hampa pula jenis duk tangguh kerja, tak belajar, baru lalah final pun nak belajar. Apa punya continuous assessment tu entah ke mana, markah pun tak tahu berapa. So at last hampa akan fail. Bukan fail lah, hampa kita dapat markah yang rendah. So kita lah yang kata rasa sakit tu. Tapi kalau hampa ni jenis yang punctual, hampa ni jenis memang buat kerja awal, memang tak procrastinate, boleh katakan insyaAllah tak pack lah. Macam aku awal-awal bagi aku pack lah, sebab kita masih dekat rentak SPM kan, orang kata macam dekat rentak yang awal dulu belajar baru biasa. So aku tak biasa sangat dengan ATP. Tapi bila aku dah masuk minggu ke 6, 7, 8 tu, aku dah biasa dengan sistem dia, dan aku bawa sampai lah aku grad. Aku dah grad dah itu. Ni dengan mak aku. Biasa-biasa je lah, aku dah grad dah itu. Berapa bulan 7 aku tak silap. Grad Printek, dan aku akan fly insyaAllah bulan 8. So sama-sama doakan. So dari segi negara, macam aku cakap dari awal, negara dia tak termaktub kepada US semata-mata. Kalau hampa sponsor student, tengoklah. Kalau hampa punya sponsor bagi pergi New Zealand, pilih New Zealand ke. Kalau rasa macam nak jauh sikit, pilih Amerika contoh. Tapi kalau hampa saya sponsor, tak silap aku boleh pilih lah, nak Amerika ke, nak apa lagi, nak Amerika ke, nak apa, nak New Zealand ke, apa nak Australia ke, pilih je yang mana hampa rasa selesa, yang mana kena dengan bajet hampa. Contohlah macam tu. Ikutlah, kalau hampa rasa selesa belajar kat Amerika, pilih Amerika. Nak tengok apa, Statue of Liberty ke, ataupun nak pergi Oscar ke, pergi Amerika.
Kalau hampa rasa nak cut, nak tengok rugby contoh, nak tengok rugby kan, nak tengok apa, All Black, tengok orang Maori, nak tengok Haka, pergi lah New Zealand. Ikut kepada hampa punya keselesaan. Kalau hampa sponsor, kalau kita ni sponsor student, ikut je lah kepala sponsor kita. Kalau dia kata nak pergi Amerika, pergi Amerika. Tak payah nak bantah, sebab kita dah ambil sekolah dia kan. So tak ada nak bantah apa-apa macam tu. Okay, so aku rasa macam dah tengah banyak dah, tak adalah banyak sangat kan persoalan-persoalan yang kebanyakan hampa tanya. Mungkin ada lagi yang aku tak ingat pasal soalan-soalan tu, sebab aku dah tulis juga soalan-soalan dekat sini. Ada juga sikit, tapi tu je lah soalan yang hampa tanya, yang hampa sama tanya lah. Mungkin ada lagi soalan yang hampa nak tanya kat aku, yang hampa malu nak tanya ke, hampa rasa macam tak terjawab lagi ke. Macam biasa, boleh DM IG aku kat bawah ni, Akhil Dinish lah sebutannya. Boleh DM IG aku, jangan malu-malu, aku akan jawab. Dulu hari tu aku jawab lambat sikit sebab aku busy dengan exam, aku busy dengan aku punya persediaan offline dan sebagainya. So ada mesti aku jawab lambat sikit, so sorry sangat-sangat. Tapi sekarang ni aku rasa aku boleh jawab cepat, as soon as possible. Tapi janganlah macam tanya tu, janganlah tanya satu. Bukan nak kata tak boleh, tak ada masalah. Tapi kalau boleh kumpulkan soalan tu so aku boleh jawab dalam satu karangan. Sekadar karangan macam aku boleh jawab tu lah semua soalan. So tak ada lah kita jadi macam DM tu aku tak terjawab macam tu. Tak ada apa-apa tanya je, jangan risau. Nak tanya pasal asasi pun boleh, nak tanya pasal matrix pun boleh, nak tanya pasal apa-apa kehidupan kat universiti pun boleh, tak ada masalah. Nak tanya pasal study tip, macam mana nak score straight A, walaupun aku bukan orang yang sesuai untuk share, tapi insyaAllah aku akan cuba. Macam mana cara abang study, macam mana cara abang macam mana cara aku apa orang kata, comeback dari segi result yang tak berapa nak elok sangat ke result yang elok. Macam mana, semua tu boleh tanya aku. Ataupun hampa nak aku buat video pasal study tips or apa-apa jenis tips, boleh je komen kat bawah, komen banyak-banyak. Kalau banyak komen tu aku akan cuba buat. Sebab yelah aku pun perlukan support daripada hampa semua. Kalau hampa tak support aku pun rasa macam tak nak semangat nak buat video kan. So kalau hampa support rasa macam kata apa, dihargai sikit lah buat video macam tu. Okay, acuh lebih. So aku rasa itu je lah untuk video kali ni. Kalau hampa suka video ni, macam biasa lah, like, subscribe channel. Subscribe paling penting. Subscribe, tekan loceng yang comel. Tak ada kat sini lah, kat bawah lah tekan loceng yang comel tu, supaya hampa tak terlepas mana-mana ni video. InsyaAllah aku akan buat video dalam masa terdekat. Ikut pada hampa punya komen lah. Kalau hampa nak video apa, komen je kat bawah. Komen ramai. Lepas tu tulis pak macam kat TikTok kan. Pak. Buat macam tu. So at least aku tahu lah hampa nak next video. So macam biasa doakan juga supaya aku punya IV minggu depan, IV visa berjalan dengan lancar. InsyaAllah lancang. Aku ni nak kata original utara je, original juga. Tapi sebab kena lama duduk sini, berkawan pun dengan orang sini, so accent why lorat tu dah hilang dah. Adalah sikit-sikit bunyi tu kan. So kalau pula InsyaAllah minggu depan aku akan buat video yang pasal ni lah, pasal vlog aku ke embassy. InsyaAllah kalau ada masa, dan aku akan post kat YouTube, dan aku akan cerita sikit pengalaman dia macam mana. So I think that's all for now. So jumpa hampa lagi in the next video. Sekian, Assalamualaikum.